السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama, kita bersyukur malam ini kita dapat ganti kelas bulanan yang selalunya kita adakan pada Jumaat minggu yang kedua. Tapi ada sedikit perubahan, kita ganti atau kita bawa pada malam ini. Jadi mudah-mudahan sambungan kisah yang kita akan bincang pada malam ini ada manfaat untuk diri saya dan tuan-tuan yang mendengar kuliah pada malam ini. Kalau tuan-tuan masih ingat, kita berhenti atau menangguhkan kelas pada isu tajuk yang berhubung dengan kisah Luqmanul Hakim, seorang manusia yang Allah rakamkan, Allah ceritakan tentang kebijaksanaan Luqmanul Hakim yang terkenal, dan sebahagian kita meletakkan nama anak-anak ataupun cucu kita dengan nama Luqman, sempena dengan nama individu yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sehingga nama Luqman itu dijadikan sebagai nama surah Luqman. Dan kita agak keliru sedikit apabila menyangka, ada orang sangka Luqman Al-Hakim ialah nama dia. Sebenarnya nama dia tu Luqman saja. Al-Hakim ialah gelaran. Al-Hakim maksudnya bijaksana, orang yang mempunyai hikmah. Jadi Luqmanul Hakim, seorang Luqman yang berhikmah, yang bijaksana, yang mempunyai kepandaian. Ini yang disebut tentang Luqman. Jadi kalau kita nak sebut nama dia Luqman lah. Al-Hakim tu gelaran. Gelaran. Baik. Dalam kuliah yang lepas juga, kalau tuan-tuan masih ingat, kita telah sebut Luqman tidak diceritakan secara lengkap tentang kisah hidup dia. Kita tak tahu daripada mana asal dia, pada zaman bila cerita ni berlaku. Dia ni nabi ke atau seorang manusia biasa? Sebab kata-kata dia tu sangat hebat, kata-kata dia tu sangat bermanfaat. Betul, kata-kata dia tu menjadilah dalam bahasa kita. Luqman ni tak diceritakan, cuma riwayat-riwayat sebutlah, tapi semua itu tidak ada hujah, maksudnya tak kuat. Dia seorang hamba berkulit hitam,
orang Afrika Negro, kemudian bekerja sebagai tukang kayu. Ini riwayat-riwayat yang tak ada sumber yang kuat. Tapi macam itulah yang orang duk dengar. Cuma yang kita nak fokus berkaitan dengan kisah Luqman, cerita tentang Luqman ni, ialah apa yang Allah sebut berkaitan dengan nasihat atau pesanan Luqman kepada anaknya. Anak dia pun tak disebut nama apa. Nama apa anak dia ni? Apa cerita anak dia ni? Berapa orang anak dia ni? Kan? Lagu mana anak dia? Tak disebut. Cuma dia kata Luqman telah berpesan, telah berwasiat kepada anaknya, telah mengajar anaknya. Kan? Itu yang penting. Yang kita nak tahu malam ni ialah pengajaran daripada wasiat Luqmanul Hakim. Baik. Kalau tuan-tuan tengok, kita akan lalu ayat-ayat yang disebut tentang wasiat Luqman ni, dan kita akan cuba ceritalah sedikit sebanyak. Tak pergi semualah kan, tak cukup masa. Kalau tuan-tuan belik tengok, dia bermula pada ayat yang ke-12. Dia bermula kepada ayat yang ke-12 surah Luqman. Luqman ni surah nombor 31 dalam susunan mushaf tu. Dia nombor 31. Dia nombor 1, nombor 2, nombor 3, dia nombor 31. Ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Azza wa Jalla sebut, walaqad atayna Luqman, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Quran kata kami telah memberikan kepada Luqman al-hikmah. Yakni apa dia? Kebijaksanaan. Maksud hikmah ni banyak definisi. Apa dia tu hikmah? Tapi macam yang saya sebut kepada tuan-tuan, yang menarik apabila kita tengok orang bincang tentang hikmah, tuan-tuan boleh ambil maksud ni, ataupun boleh ambil dia punya tafsiran ataupun definisi ni, iaitu hikmah ialah kita bercakap sesuatu, kita kata sesuatu pada masa yang tepat, pada masa yang sesuai. Hikmah. Kita nak cakap tu, pertama kita tengok time. Sesuai tak sesuai masa tu kita nak cakap. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, kita tak terus tegur, kita tak terus larang, kita tak terus suruh, sebab time tu tak sesuai. Kan? Mungkin keadaan itu orang tengah marah, orang tengah duk sedih, takkan kita nak pergi duk bercakap. Pasal tu kadang-kadang bila kita, benda tu salah, benda tu tak betul, benda tu mungkin bercanggah dengan apa yang betul, tapi pasal apa tak tegur? Nanti dulu Ustaz. Kan? Saya kalau nak bawa contoh ni, mungkin tuan-tuan pun saya ingat boleh fikirlah kan. Dalam suasana mungkin mereka tak tahu, jahil kan. Kemudian mereka ni mungkin tengok kebiasaan masyarakat macam tu. Jadi mereka tak tahu. Bila mereka tak tahu, kita nak terus tegur, nak terus hentam, nak terus nasihat, mungkin tak sesuai. Jadi masa tu penting. Sebab itu Nabi SAW dia tengok masa. Orang tengah marah, orang tengah sedih, dia
Dia tak terus, dia ambil masa. Baik. Yang kedua yang disebut oleh para ulama, iaitu kita melihat orang yang kita nak cakap. Dengan siapa? Masyhur kata-kata Sayyidina Ali. Dia bukan hadis, tapi kata-kata Ali bin Abi Talib. Umirna an nukalliman nas ala qadri uqulihim. Kami disuruh untuk bercakap dengan orang mengikut kadar akal dia. Berbeza kita bercakap dengan orang tua yang dah matang, dah berusia, dengan kita bercakap dengan budak bahasa dia tak sama. Jadi bila kita nak bercakap tu, kita kena tengok siapa yang duduk depan kita. Dia panggil mad'u. Mad'u ni apa? Orang yang kita dakwah. Kalau pendakwah, orang yang buat dakwah ni, orang yang berceramah, orang yang apa ni, dakwah ni dia panggil da'i. Itu pendakwah. Kalau yang kena dakwah, yang kena ajak, yang kena suruh, yang kena nasihat, yang kena tu, yang penonton tu, pendengar tu, dia panggil mad'u. Macam tuan-tuan ni mad'u saya lah. Saya ni da'i yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar dia panggil mad'u. Jadi bila kita nak cakap ni, kita kena tengok orang. Bahasa yang kita guna tu sampai ke tidak? Laras bahasa, kan? Apa tu? Konten, benda bahan yang kita nak cakap itu, kalau kita cakap, dia orang boleh faham tak? Sampai tak? Jangan syok sendiri. Kan? Dia kira nak bercakap. Orang di bawah tu faham tak faham, dapat tak dapat, kan? Ngerti boleh tak boleh tak, dia tak kira, dia kira nak cakap. Yang ni dia panggil tak ada hikmah. Kan? Nabi tengok. Dan yang terakhir, kalau kita nak buat contoh banyaklah kan. Tengok orang sesuai. Bercakap dengan orang tua tak sama gaya bahasa dia bercakap dengan kanak-kanak. Kan? Sebab itu Al-Quran dia, nanti kita tengok dalam Luqman, kan? Seorang anak bila dia bercakap dengan ibu bapa tak sama intonasi ibu bapa bercakap dengan anak, dia berbeza. Kan? Nampak? Okey, baik. Dan yang terakhir, yang kata hikmah, masa betul orang yang kita cakap tu kita kenal latar belakang dia. Kan tuan-tuan, contoh, saya bagi contoh lah. Kawan tuan-tuan ni subuh pun tak semayang. Dia tak semayang subuh. Maka tuan-tuan kenal, dia ni memang hak wajib pun tak selesai lagi. Subuh pun tak semayang lagi. Maka bila tuan-tuan nak pergi berdakwah pada dia, tuan-tuan hendaklah tekankan soal yang wajib. Bereskan yang wajib dulu. Bagi tahu dekat dia yang wajib semayang 5 waktu. Kalau hang bangkit sayuk pun hang semayang juga. Bangkit pukul 8 pun semayang. Bangkit pukul 10 pun semayang. Hang jangan tinggal. Bangkit pukul berapa pun semayang. Kalau boleh bangkit awal lagi bagus. Kan? Tidur bagi awal. Nasihat dia. Cukup. Takat tu cukup. Tak payah duk tajuk lain ni. Dah dia boleh kuat semayang, dia dah komitmen, dia dah bagus dah. Tengok dia pun dah semayang elok dah. Mungkin kita boleh nasihat dia, ajak dia semayang sunat sebelum subuh. Kita hang dah alang-alang bangkit subuh ni, cuba hang buat 2 rakaat qabliyah subuh. Kan? Kita tadarrush, yakni beransur-ansur. Kawan tu subuh pun tak ketahuan hala, dia pergi tajuk witir. Dia kata witir ni Nabi tak pernah tinggal. Hang boleh buat 1, hang boleh buat 3. Hang boleh buat awal lepas isyak, hang boleh buat, ataupun yang paling afdal hang tidur dulu. Satria hang bangkit pukul 3 pagi.
Itu dia. Kawan tu subuh pun tak. Hang nak suruh bangkit pukul 3 pagi. Tak ada. Yang ni dia panggil tak hikmah. Dia tak scan orang. Dia tak scan. Pasal tu Nabi, tengok Nabi. Apakah amalan yang paling baik? Semayang awal waktu. Main orang lain pula. Apa amalan yang paling baik? Berbakti kepada ibu ayah. Apakah amalan yang terbaik? Berbuat baik kepada isteri. Tengok. The same question. Soalan yang sama. Ayyul a'mal afdal? Amalan apa yang paling afdal? Kawan ni semayang awal waktu. Kawan ni buat baik kat mak bapak. Kawan ni buat baik kat bini. Pasal apa berbeza? Kerana melihat kepada masalah masing-masing. Kawan ni mungkin semayang awal waktu, tak bang lagi semayang dah. Tapi dengan bini tak berapa bagus. Jadi masalah dia yang tu. Kawan ni mungkin dengan bini bagus, tapi semayang sayur. Dia macam-macam orang ni, macam-macam perangai. Bukannya sama. Kan? Sabar satu mak neka. Dia semua ada problem. Pasal tu Nabi dia tengok. Kan? Yang tu yang dia panggil hikmah. Bukan balun satu ni ya. Kan? Nampak? Macam tuan-tuan, saya tak perlulah ceramah. Tajuk kita malam ini, sebab tu saya kadang-kadang penceramah pun kena tengoklah di mana hang ceramah. Ceramah di masjid. Ceramah di masjid. Tajuk kita malam ni tuan-tuan, kuliah maghrib kita, tajuknya kepentingan salat berjamaah. Tuan-tuan kata, ustaz ni, yang kami main ni apa dia? Jadi tajuk itu sudah tidak dalam bahasanya relevan. Bahasa tinggi tu. Sudah tidak relevan. Kerana tuan-tuan sudah mari berjemaah. Duk pergi balun apa lagi. Mereka dah mari berjemaah dah. Tinggal tak tidur di masjid ni. Tajuk salat berjamaah ni tidak di masjid. Salat berjamaah ni kena pergi di luar. Yang di rumah tu. Yang di rumah tu kenalah. Di masjid ni memang berjamaah. Kan? Nampak? Itu yang dikatakan hikmah. Dia tahu. Sebab itu Nabi SAW bila badui masuk ke dalam masjid, kencing dalam masjid, Nabi tak marah. Kerana Nabi hikmah. Hikmah apa? Kerana Nabi tahu badui ni memang jahil. Badui ni tak ada tamadun. Bahasa mudah fahamnya, badui ni jakun. Atau bahasa dia panggil apa? Darat lah. Orang pelih lah ni. Tuan-tuan tahu, orang pelih ni, rupa-rupanya bila saya pergi semayang, cuba tuan-tuan perhati tengok. Orang pelih lah ni, ramai orang luar tau. Bukan orang pure pelih. Tengok Haji mana-mana, dia kata saya Penang beli tanah di pelih. Haji mana, saya KL, saya Terengganu, mai duduk ikut anak. Ramai orang luar pelih lah. Orang pelih ni yang betul-betul pure pelih tak ada. Ramai orang luar berhijrah. Pasal negeri ni kan, tuan-tuan kan tak tahu negeri ni apa, setenang apa macam-macam lah kan. Negeri ni tenang. Ramai orang luar je tuan-tuan. Ramai yang pencen-pencen luar semua. Dan saya yang duk cari-cari tanah semua tu habis cerah pakat beli. Ni fakta ni. Hasil kajian saya. Habis beli. Dan tanya ejen-ejen siapa beli? Orang KL, orang Johor, orang Penang beli tanah di Perlis. Nak bayar rumah mai duduk di Perlis. Tu dia. Hampa duk kata Perlis tak ada ANW. Tengok, ada lah. Tahu tak ANW? Abdul Wahab. Jadi betul kadang-kadang saya di masjid pun saya cakap tinggi sikit pasal ramai-ramai ni semua orang luar-luar ni main menentak di Perlis kan. Okey. Baik tuan-tuan hadirin mukminin. Tamat tadi kita nak ceritanya Nabi. Bila badu itu mai, dia tak terus pancung. Dia tak terus kerak. Pasal dia tahu budak ni darat. Budak ni ulu jakun. Jadi kalau dia mai tu macam saya catat kat tuan-tuan lah. Kita pergi ke KL, jakun juga dulu. Kan? Ayak tak geduh buka kepala paip, suar tangan dia keluar. Kan tuan-tuan pergi dulu. Mana kepala paip?
Lah kali tayamum. Pasal tak jumpa nak buka paip. Lepas tu mujuklah kawan tu kata, "Pakcik suar." Suar-suar keluar. Dia ingat mukjizat dah. Dia kata, "Aku keramat juga noh." Wali. Kan? Macam-macam lah kita kan. Tapi saya nak abangnya, jadi Nabi biar dia. Lepas tu Nabi apa beritahu dekat dia? Nabi kata, "Ni, lepas dia kencing dah habis pun semua dah. Habis selesai, Nabi pun suruh orang basuh. Nabi kata, ni, masjid ni, kalau masjid ni bukan tempat nak kencing. Masjid ni tempat orang sembahyang. Kalau nak kencing tempat lain." Baru Nabi habaq. Baru dia tahu. Nampak? Yang tu hikmah. Baik tuan-tuan. Okey. So, Quran kata, "Walaqad atayna Luqmanal hikmah anishkur lillah." Allah kata, dan kami telah memberikan kepada Luqman kebijaksanaan. Setelah Allah bagikan nikmat, Allah sebut, Allah ingatkan Luqman, kata dia bagi nikmat. Allah kata apa? Hendaklah engkau syukur. Jadi pengajaran yang pertama, apabila kita mendapat sesuatu kelebihan, nikmat, keistimewaan, rezeki, hendaklah kita mengambil apa yang Allah sebut kepada Luqman, anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Luqman ni dia bukan hebat kerana dia ada jawatan. Tu Luqman. Luqman ni bukan raja. Luqman ni bukan raja. Fir'aun raja, Namrud raja, Balqis raja, Zulkarnain raja. Tapi Luqman orang biasa. Manusia biasa. Tapi tuan-tuan, nama dia dalam Quran. Sebab itu manusia kadang-kadang tak ada jawatan tapi mulia. Sebab ilmu. Luqman ni contoh manusia yang diangkat kerana ilmu. Allah tak bagi dekat dia pangkat. Allah bagi hikmah. Nampak? Baik. Dan Allah sebut di ayat yang berikutnya, "Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Siapa-siapa yang nak bersyukur, itu pilihan dia dan baik itu balik kepada dia. Tapi siapa-siapa yang kufur, itu pilihan dia, buruk tu balik pada dia. Tuhan tak untung dan rugi. Tuan-tuan, syukur tak syukur ni pilihan kita. Artinya manusia ada hak dia nak pilih. Kan? Allah kata kalau dia syukur, baik tu balik pada dia. Tapi kalau dia kufur, Allah tak rugi. Fa innallaha ghani, kaya, hamid, terpuji. Sebab manusia ni kadang-kadang dia kaya tapi orang cemui, orang benci. Ada orang kaya yang orang benci. Tapi Allah kata fa innallaha ghaniyun hamid. Dia maha kaya lagi maha terpuji. Dia tak berharap kepada manusia. Dia tak berhajat kepada manusia. Kita jangan rasa kita macam selalu saya sebut, kita jangan rasa kata Tuhan berhajat kepada makhluk. Tuhan tak berhajat. Tuhan cipta makhluk ni bukan kerana dia memerlukan makhluk. Tak. Itu yang disebut dalam surah Luqman. Baik. Kemudian kita tengok pula. Kita ambil yang ringkas-ringkas ya. Pada ayat yang ke-13. Pada ayat yang ke-13, Luqman, dia mula cerita kisah dia ni, dia mula di sinilah. Dia mula menasihati anak dia. Wa idza qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Dan ingatlah ketika mana Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dalam keadaan dia menasihati anaknya, ya bunai, dia kata wahai anakku. Tengok, cerita Luqman ni ajar kita apa? Gaya bercakap dengan anak. Quran kata bila nak panggil anak, panggil ya bunai, panggil elok-elok lah. Panggil elok-elok lah. Ini kita datang ni, tu dia. Kalau dia menatang, kita bagus tuan-tuan. Ahsantum.
Bagus. Kalau tuan-tuan bagi anak tuan-tuan menatang, tuan-tuan ialah bapak menatang. Menatang dia keluar daripada menatang lah. Tak ada lagi hang boleh anak apa, beda. Boleh apa dia ni, anak kucing. Kan? Orang melahirkan orang, binatang melahirkan. Peringat nak kata tu. Ada pula yang panggil anak dia anak haram. Astagfirullah. Kalau anak dia haram, dia ayo jaga. Panggil elok. Ni main ni mangkak. Tu dia. Dia panggil anak dia. Kan? Panggil elok. Ya, main ni abang, main ni kakak, alung, angah, sebutan. Tak payahlah ya bunai lagi anak dia tu. Awak pok aku ni. Ha? Kena sampuk Arab mana pula. Balik-balik dia ya bunai. Kan? Cakaplah bahasa kita. Bahasa kita pun bukan bahasa kita pun bukan lekeh, kan? Kan? Wahai ayah hendak ke mana arah tujumu, khabarkan kepadaku barang satu jua. Kan? Bahasa kita pun bukan lekeh. Jadi Quran bagi tahu intonasi, laras bahasa bercakap dengan ahli keluarga. Cakap dengan bini, cakap elok-elok. Ya, maki bini, cakap elok-elok. Bini satu, bini dua, bini tiga, bini empat, semua cakap elok-elok. Bagi cakap elok-elok. Saya tak tahu satu orang manusia dia boleh pergi bercakap lebih kurang dengan bini dia. Tak beriman. Nabi kata akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahli. Nabi kata orang yang paling baik ialah orang yang paling baik dia bercakap, dia berakhlak dengan isterinya. Cakap elok dengan bini kita. Kan? Baik, bukan kita takut, tapi Quran suruh cakap dengan anak, cakap dengan bini, kan? Dia cakap dengan bini dia kasar. Dia pergi cakap dengan bini orang elok. Tu pelik. Peheh ke tak? Mu peheh ke tak? Dengan bini dah, hang. Sagi aku bagi tu dengan bini dah. Tapi kalau dengan bini orang, apa khabar? Biar main mana? Lembut leher daripada tulang belakang. So, yang ni kita kena jaga. So dia kata, ya bunai, wahai anak, la tusyrik, jangan engkau mensyirikkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Okey, word yang saya nak ulas ialah pada perkataan zalim. Luqman kata, ini ialah perkataan Luqman. Luqman kata, jangan engkau mensyirikkan Allah. So akar kepada dakwah atau akar kepada inti kepada wasiat Luqman ni, jangan syirik. So kita ajak anak-anak kita semua tauhid. Tauhid dekat budak-budak ni bukan payah. Kan? Ajak mudah ya. Dia nak minta, dia minta kepada Allah. Zalim ni maksud apa? Okey, saya nak bagi mudah ringkas. Zalim ialah lawan kepada adil. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kasut di mana? Kaki. Itu adil. Kalau kasut letak di kepala, itu zalim. Faham tak? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Artinya, pasal itu dalam Quran, dia tak kata adil tu sama. Kan? Kawan ni susah, kita tolong setara susah. Kawan ni senang, artinya bagi. Okey, contoh macam tuan-tuan lah, anak sekolah menengah bagi RM10. Anak sekolah rendah mungkin bagi RM5. Bukan tak adil, itu adil. Pasal apa? Ni tuan-tuan, anak pi tadika bagi RM2, anak sekolah menengah bagi RM2. Awak abah bagi RM2, adik hang pi tadika pun RM2, hang RM2, adil. Yang tu bukan adil, yang tu zalim. Adil ialah tak pada tempat dia. Nampak? Jadi bila Luqman kata inna syirka la zulmun azim, syirik itu ialah kezaliman, artinya Tuhan yang bagi hang makan, Tuhan yang bagi hang pakai, Tuhan yang bagi rezeki, tiba-tiba dia pergi sembah orang lain. Oi tuan-tuan, macam saya bagi contoh, ingat tak tahun lepas? Tahun lepas pula.
kuliah yang lepas. Ingat tak? Ingat tak kuliah yang lepas? Tuan-tuan pi minta kerja kedai makan A. Kerja kedai makan A. Tokek pun ambil lah kerja. Dia pun bayar gaji. Tahu tuan-tuan pi basuh pinggan kedai B. Faham ke tak? Dia kata, mana dia tukang basuh pinggan aku? Dia duk bayar RM30, RM30. Tengok-tengok kamu, kawan tu pi basuh pinggan kedai B. Hei! Hang buat apa? Basuh pinggan lah. Yang pergi basuh pinggan kedai tu, pasal apa hang kerja kedai ni? Weh, dia kata pinggannya juga. Dia kata basuh pinggan kedai mana pun sama. Pasal itu tuan-tuan, Allah sebut, esok bila kita bangkit di hari akhirat, Allah kata apa? Dulu hang sembahyang pasal kawan tu, nak tunjuk kat kawan tu, hang pergi minta lah pahala kat dia. Hang macam cari aku buat apa? Tuhan kata esok. Betul tak? Pergi. Yang hampa duk buat di dunia tu kerana kawan ni, pi dekat depa tu. Jangan main kat aku. Sebab itu Allah bagi kita makan, Allah bagi kita minum, Allah yang bagi segala-galanya. Tiba-tiba kita pi minta, pi sembah, pi buat ibadat lain pada Allah. Zalim tu zalim. Macam tuan-tuan kan? Ada anak, mak dia bela, pak dia bela. Bila dia dah besar, dia pi bela pak orang lain. Zalim tak zalim? Nampak? Itu cara bahasa mudah nak bagi faham. Kemudian pada ayat yang berikutnya dia pesan apa? Lepas dia pesan, tengok tuan-tuan, lepas dia pesan tentang hak Allah, dia pesan tentang isu Allah, tentang diri Allah, dia masuk pada pesanan yang kedua. Nombor 1 Allah, nombor 2 apa dia? Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Dia cakap tentang soal nombor 2. Nombor 2 punya wasiat. Nombor 1 wasiat tentang Allah, nombor 2 wasiat tentang ibu bapa. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua yang telah, kemudian dia sebut ibu. Lepas dia sebut 2 ibu bapa, dia sebut ibu. Ibu ni dia ranking atas sikit pada bapa. Kan? Sebab itu apa dia ni? Hadis. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku berbuat baik? Ummuka, mak engkau. Siapa Rasulullah? Mak engkau. Siapa Rasulullah? Mak engkau. Siapa Rasulullah? Abuka, bapa engkau. Nombor 4 baru disebut pak. Nombor 1 disebut mak, nombor 2 disebut mak, nombor 3 disebut mak, nombor 4 baru disebut pak. Kawan tu pi habaq apa? Itulah dalil kena ada mak 3. Akal jenuh. Dia kata, dengar tu abang. Dia bawa anak dia sulung. Hang balik abang kat mak. Tajuk malam ni, Nabi kata ibu. Berapa? 3. Bapa? 1. Balik abang. Jangan kata bapa kata. Ustaz kata. Tak ada subuh mak dia percaya ustaz tu. Kan? Ummuka. Kemudian Allah sebut hamalathu ummuh. Maknya telah mengandungkannya. Hamalat, hamil. Pasal itu tengok, bahasa Melayu guna hamil. Itu perkataan Arab tu. Hamil, kan? Ibu yang hamil. Hamil ialah yang membawa. Hamala yahmilu, yang membawa. Jadi yang mengandung. Pasal kita panggil hamil, pasal dia duk usung perut tu pi mana saja, ada dia tinggal. Pi makan kenduri, tengok dia tak bawa perut dia. Bukan mengandung. Lemah nak makan, payah tinggal tu. Dia bawa eret 9 bulan 10 hari. Kan? Pasal itu orang laki-laki dia ada kelebihan, dia tajuk lain. Orang perempuan kelebihan tajuk lain. Tapi orang laki-laki Tuhan tak bagi dia mengandung. Kalau dia mengandung, tuan-tuan rasa tak mana dia tak perut dia. Tinggal kata, cokok mana dia abang? Oh, aku tinggal di Merkit tadi. Nampak? Pasal itu Allah, dia bagi talak pada lelaki, dia tak bagi talak pada wanita. Pasal sesuai dengan sifat lelaki. Mengandung sesuai dengan sifat Allah. Dia yang ciptakan kita. Dia tahu siapa yang sesuai. Nampak tuan?
Pasal itu pok-pok ni tak payah duk sembang, hebatlah. Pasal Allah jadikan ibu yang mengandung ni pasal apa? Pasal ibu yang paling sabar. Pok ni dia hanya main dengan anak ni 12 minit tu kira lama 12 minit. Dia ambil main zat, dia duku main-main apa semua. Budak tu buat panggil, ambil kat mana? Dia nanti lempar ambil. Dia takat tu ya. Tok Wan ke apa ke, dia main zat, budak tu teriak ke, budak tu pakai, tu dia main. Kan? Dia hanya ambil bila diperlukan sahaja. Baik. Okey, sambung balik. Kemudian Allah kata dia menyusu wahnan ala wahnin, kesusahan demi kesusahan, wa fisaluhu, dan dia memutuskan susu fi amain, 2 tahun. Yang ni yang tuan-tuan duk dengar menyusu 2 tahun ni cerita Luqman lah. Menyusu 2 tahun ni cerita Luqman. 2 tahun kena menyusu. Kan? Itu yang terbaik. Sehingga kan pakar sakit puan pun menyatakan bahawa jarak yang terbaik untuk kita jarak anak ni 2 tahun. 2 tahun. Elok kan? Kemudian Allah kata apa? Anishkur li wali walidayka ilayyal masir. Bersyukurlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadaku engkau akan kembali. Baik. Kita sambung ayat 15. Ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Ayat ni tuan-tuan ada cerita dia. Ayat nombor 15 ni. Surah Luqman ayat 15. Dalam ayat 15 surah Luqman ni, saja saya ambil sampai ayat 15, 16 cukup. Ayat 15 ni Allah sebut, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalaulah mak bapak engkau memaksa engkau untuk mensyirikkan aku, ma laysa laka bihi ilm, dengan sesuatu yang kau tak ada ilmu, fala tuti'huma, jangan engkau taat. Ni cerita siapa? Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir, cerita ini merujuk kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Cerita Sa'ad ni, yang mana bila Sa'ad ni terkenal sebagai seorang yang sangat taat pada mak ayah dia. Jadi bila Sa'ad convert masuk Islam, mak dia marah. Mak dia telah buat satu mogok lapar, demonstrasi. Mak dia telah buat satu ugutan. Sa'ad, kalau hang tak masuk balik agama kita, hang tak keluar Islam, aku tak mau makan. Tu dia tuan-tuan. Dia panggil mogok lapar. Macam mana? Mak ni. Apa yang berlaku? Sa'ad kata kalau mak dia mati, hidup balik, mati, hidup balik, mati, hidup balik, sesekali dia tak akan keluar Islam. Tak payah duk ugut lah. Dia tak akan tinggal agama ni. Nampak? Itu cerita Sa'ad. Tapi Quran kata apa? Quran kata jangan ikut, jangan dengar. Pasal itu kita tuan-tuan ingat ayat ini mengajar kita jangan taat membabi buta. Jangan taksub membuta tuli. Taat ada limit dia. Taat ada hak dia. Jangan ikut walau tak ketahuan hala. Sebab itu ada hadis yang mana Rasulullah memerintahkan seorang lelaki jadi ketua. Dia buat api, dia suruh geng-geng tu terjun api tu. Mula dia suruh mereka pergi kutip kayu api, mereka pun pergi kutip. Cucuh api, menyala lah, tak sangka besar. Dia kata, lah ni aku ketua hamba. Nabi suruh hampa dengar cakap aku, hampa terjun api tu. Mereka pun hang tengok aku tengok hang. Takkan nak terjun kan? Mereka tak ikut lah. Balik tanya dekat Nabi. Ya, pasal apa hampa tak terjun? Kami ikut Nabi pasal tak mau masuk api. Api neraka. Betul ya kan? Nabi kata siapa yang terjun, keluar masuk tak keluar dah. Artinya apa? Janganlah taat benda yang tak betul. Hatta dalam semayang pun simple. Tuan-tuan ikut imam.
Innama ju'ila imam. Ni banyak orang tanya. Bukan payah pun sebenarnya. Innama ju'ila imam liyu'tamma bih. Fa idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Wa idza sajada fasjudu. Dijadikan imam untuk diikuti. Bila dia angkat takbir, kamu takbir. Bila dia rokok, kamu rokok. Bila dia sujud, kamu sujud. Wala takhtalifu. Jangan kamu duk berbeza dengan tu imam ni. Wajib ikut imam. Jangan lawan dia. Jangan tu imam tak ada apa-apa lagi, hampa terjun dah. Batal. Kan? Dia tu imam ni slow motion, lambat sangat. Kan? Duk pedor terpedak kan? Dia terjun dulu. Batal. Kan? Tapi, tuan-tuan, kita ikut imam pada perkara yang betul. Tuan-tuan ikut imam ni benda yang betul. Kalau dia silap, jangan ikut. Silap pi ikut juga batal. Sembahyang Isyak 4. Dia mangkit 5. Ikut ke tak? Yang ni yang jadi tak ketahuan cempera habis tu. Yang hujung sekali dijadikan imam untuk diikuti. Dijadikan imam untuk diikuti. Dia baca hadis takat tu lah. Mangkit. Orang tanya apa sih? Faham mangkit? Tu imam mangkit. Hantar kata tambah rakaat. Aku kira elok dah tadi 4. Dia mangkit 5. Pasal dijadikan imam untuk diikuti. Habis mayang lain. Dia habis mayang lain. Pasal dia tahu. So jangan ikut. Tu imam tersilap, tu imam tersalah. Jangan ikut. Tuan-tuan ada dua pilihan. Tunggu sampai dia mai balik tempat yang betul. Atau tuan-tuan buat dua pilihan. Apabila imam buat silap, menambah pada sesuatu tempat yang tak sepatutnya, tuan-tuan ada dua pilihan. Satu, tuan-tuan tunggu. Dia mangkit rakaat ke-5, tuan-tuan tunggu, jangan mangkit. Tunggu. Bagi salam sama-sama dengan dia. Atau tuan-tuan boleh ambil pilihan yang kedua, keluar parti. Silap. Apa? Keluar sembahyang, keluar parti pula. Keluar mufaraqah. Kan? Keluar sembahyang. Tuan-tuan terus niat mufaraqah, keluar. Ketua ini sudah tak boleh diikuti kerana menyimpang. Boleh. Tapi sebelum tu tuan-tuan tegur dulu. Subhanallah. Subhanallah. Ketua ni kalau kita tegur, tu imam ni kalau kita tegur 2-3 kali dia tak boleh ikut, takkan nak ikut lagi kan? Tinggal. Boleh tuan-tuan. Azan dulu, sekejap lagi kita perhabis sikit tentang cerita Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia cerita tentang kes yang berlaku pada dia ni. Dia kata ayat ni merujuk pada diri aku. Yang ni dia panggil sababun nuzul. Sebab turunnya sesuatu ayat. Dan kalau tuan-tuan ingat lagi lah, di dalam Al-Quran, dalam surah Luqman juga. Dalam surah Luqman, kalau tuan-tuan ingat, kita cerita sababun nuzul, cerita dalam surah Luqman ayat 6. Ayat 15 cerita Sa'ad bin Abi Waqqas dengan mak dia yang kafir. Kalau kita unduk belakang sikit, ayat 6 ada cerita juga sabab nuzul ayat. Pasal apa ayat tu turun? Ayat surah Luqman, ayat 6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Sadaqallahul azim. Ayat 6 ni cerita apa? Tuan-tuan kita tengok terjemahan dia. Ayat ni popular tau. Pasal ayat ini ialah ayat yang dijadikan dalil oleh kumpulan yang mengharamkan muzik. Ulama yang mengharamkan muzik, dengar muzik, dalil dia surah Luqman ayat 6.
Ayat ni lah yang kata tak boleh dengar muzik tu. Yang tak boleh dengar muzik. Muzik ni cerita panjang lah kan. Tapi memang ada cerita lah tentang muzik ni. Okey. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-6 ni saja, saya nak memperkenalkan tuan-tuan pada sebab nuzul. Kan? Nanti tuan-tuan bila baca Quran, bukan semua ayat ada. Tapi ada ayat-ayat yang bila dia turun tu kita baca, ada kih sebelum tu. Ada punca. Pasal tu Tuhan buat turun. Itu dia panggil sebab sababun nuzul. Asbabun nuzul. Sebab-sebab diturunkan ayat. Pasal apa ayat ni turun? Ayat ni cerita tentang siapa? Kih apa ni? Ada. Macam kih ni, ada seorang lelaki yang bernama An-Nadar bin Harith. An-Nadar bin Harith. Tahu tak dia ni punya perangai apa dia? Masa Nabi duk berdakwah kepada orang-orang Arab, dia nak bagi orang tak dengar ceramah Nabi, dia tak bagi orang dengar dakwah Nabi. An-Nadar ni tahu dia pergi buat apa? Dia pergi beli penyanyi-penyanyi perempuan, artis-artis perempuan di luar nu, import mai Mekah, suruh buat konsert. Suruh pergi menyanyi. Jadi orang ni bila dia dengar menyanyi, dia tak pergi dengar lah ceramah Nabi. Macam kita lah pula. Taktik guna artis untuk melalaikan manusia daripada mendengar perkataan Nabi telah digunakan oleh An-Nadar bin Harith. Ayat ni surah Luqman ayat 6 turun cerita dia lah. Sebab itu tuan-tuan, yang menjahanamkan orang kita ni ialah budaya hedonisme. Tahu budaya hedonisme? Hedonism. Hiburan melampau. Tak pernah lagi tuan-tuan mai masjid sebelum subuh tersepak orang. Nak buka pintu tok siap tersepak orang. Hang mai mana ni? Mai lah masjid Gurin, kata malam ni dah kuliah Maghrib. Subuh mai dah nak kuliah Maghrib tu. Ada ke kita jumpa? Ada ke tak? Atau tuan-tuan mai masjid Guring, pakak duk buat kemah penuh pasal masjid tutup. Pasal apa ni yang duk berkemah ni? Kami nak tunggu kuliah Maghrib bulanan. Ada ke tak? Mana ada? Yang ada, yang orang pergi berkemah tu, Blackpink. Tahu Blackpink? Blackpink pun tak kenal. Baguslah. Black Dog Bone? Kenal ke tak? Saya pun tak tahu. Apa? Baba Black Sheep? Okey. So, nampak tak? Jadi An-Nadar ni dia panggil artis-artis ni main menyanyi. Main menyanyi, bergencok. Pasal tu tuan-tuan, kalau pandai menyanyi, kalau pandai sikit bergendang, penuh orang dengar. Pasal tu ada sebahagian orang, bukan dia ceramah pun, dia menyanyi. Nyanyi. Orang kita pun dia syok. Halua telinga. Dia kan nak main mengaji, ingat berat mengaji ni. Dia main nak dengar syok. Syok ustaz tu pandai menyanyi. Jahanam. An-Nadar dia buat dah. So nak menutup, nak menarik, nak menghalang manusia daripada mendengar kebenaran, dia menggunakan hiburan. Kerana manusia ni dia suka hiburan. Kan? Tapi hukum muzik tu sendiri panjanglah cerita. Muzik ni khilaf. Kan? Isu khilaf. Kan? Muzik yang melalaikan, bukanlah tak boleh dengar muzik, boleh. Kan? Kalau tidak berdosa, kita 24 jam. Kan? Tuan-tuan, bunyi telefon bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi apa bunyi telefon? Muzik lah tu. Ringtone. Nama dia pun ringtone. Nada bunyi. Tak kira lah kering-kering, kering-kering, talaleong, talaleong. Dia kira tu.
Kau tuan-tuan panggil apa tu? Tak, yang ni bukan muzik, yang ni bunyi. Muzik tu bunyi lah. Muzik haram. Tiba-tiba dia menyanyi haram. Dia nak bagi cucu dia tidur. Buai laju. Dosa tu. Jadi kita kata benda ni kena tengok. Tapi saya nak ceritanya An-Nadhr bin Arif. Okey, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia cerita ayat ni turun pasal kes dia lah. Kes dia. Jadi dia kata kat mak dia, kalau mak ada 100 nyawa, hidup mati, aku tak akan tinggal. Tapi Quran, tengok Islam. Islam kata, yang mak, pasal tu tuan-tuan kena ingat, kaedah ni, la ta'atal makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada benda yang haram. Jangan, tuan-tuan hanya patuh dengar pada benda yang betul saja. As-sam'u wa ta'ah. Dengar kalau dia suruh benda betul, dia. Kan? Macam saya cerita kat tuan-tuan lah kan. Apa? Cikgu tu pergi rumah mak dia tu, pergi rumah pak dia. Kan cerita tu, lama cerita. Dia nak main habang, kata anak dia kena tangkap. Isap okok. Cikgu disiplin, dapat tangkap budak tu isap okok. Nak main habang lah kat pak dia. Kata anak dia isap okok. Main, cikgu main apa? Duk. Dia kata saya nak main ni, dia nak bersemang sikit pasal anak. Anak saya ni memang teruk lah. Tak tahu nak buat apa dah cikgu. Dalam daripada bersemang tu, pak dia tu, isunya ditangkap merokok di dalam tandas sekolah. Nak main habang kat pak dia, suruh pak dia nasihat. Pak dia, dalam cikgu tu duk ada. Dia panggil anak dia tu, Man, ambil duit atas mari pergi beli rokok 2 batang kat aku. Ambil kat hang sebatang. Macam mana nak cerita Luqman ni? Cikgu pun dengar tersengak. Ambil beda beli kat hang sebatang, kat aku sebatang. Hanya duk balas dua-dua pula. Ya cikgu, silakan. Cikgu tu pun pergi habaq lah, ni kita tema merdeka ni ialah Malaysia Madani penuhi harapan. Tekad apa semualah. Saya nak habaq tema merdeka lah. Balik cikgu ayat tu. Yang duk jahanam ni pak mak di rumah ni. Kan? Pasal kita Quran Luqman ni dia bukan semata-mata nasihat. Dia nak bagi tahu kata bagaimana peranan Luqman itu membentuk anak dia tu. Nampak? Kesan anak tu. Mai daripada Luqman tadi. Baik. Dan yang terakhirnya tuan-tuan hadirin mukminin, ayat ni kata walaupun kamu tak dengar, tak ikut cakap mak bapak kamu, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, hendaklah kamu mempergauli mereka dengan cara yang baik. Pasal tu orang Islam ni dia tak ada masalah kalau mak bapak dia kafir, dia boleh balik makan sekali, berurusan, tak ada masalah, tidur sekali. Cuma dia jangan hak yang isu agama ya. Makan minum tak ada masalah. Janganlah tuan-tuan dah balik pergi rumah mak, kawan tu Cina ke Hindu ke, bawa balik dengan pinggan plastik, dengan gelas macam kawan tu apa? Kusta pula. Kan? Tak ada guna. Pinggan ada setengah orang dia tak mau makan. Pinggan mak dia, kan? Bukan Islam, makan tak ada apa. Dia tak mak dia makan babi. Taklah. Hatta di kalangan sahabat kan, dia berkata kami hidup di kalangan masyarakat yang makan benda-benda yang tak halal, bekas dia boleh tak kami guna. Nabi kata basuh guna. Kan? Fiqh ni kita kena bincang hari lain lah, panjang. Tapi asalnya kita boleh bermuamalah, berurusan hidup sekali dengan orang bukan Islam, terutama ibu bapa. Dan cuma kalau dia kata ni petang ni kita nak pergi kuil, kalau hang tak ada masa apa, jomlah kita pergi sekali. Esok kalau nak pergi masjid, hang pergi masjid kami ikut. Hari ni kami pergi kuil, hang ikut. Tak lah kan. Yang tu tak boleh. Kan? Nampak? Islam demikian. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah rahmat kita insya-Allah. Jadi itu pengajaran yang kita boleh ambil dari cerita Luqman. Insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita pilih lagi tajuk ataupun kisah lain. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan semua tuan-tuan. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.